Pada peringkat awal manusia mencipta penulisan, bentuknya berupa lakaran. Peredaran masa membawa kepada kemajuan ciptaan simbol standard yang boleh dibaca. Bahan penulisan pula berasaskan alam semula jadi seperti batu, kulit haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Penggunaan kertas dan dakwat hanya tersebar luas selepas revolusi teknologi pembuatannya di China dan Eropah. Di Nusantara, masyarakat Melayu menggunakannya sebaik menerima kedatangan agama Islam dan kebanyakannya kertas dari Eropah ini mempunyai tera air atau watermark. Ia adalah perkara asas dalam proses pengesanan manuskrip Melayu yang dipraktikkan oleh Abdul Rahman Muhammad Sharif, penolong pengarah Pusat Kebangsaan Manuskrip Melayu, PKMM dan rakan setugas lain. Memang kebiasaannya kertas yang digunakan adalah kertas lead Eropah. Tapi ada juga kertas yang seperti orang-orang yang terdahulu lagi. Kertas lead Eropah ni boleh kata abad ke-18 dan abad ke-19 lah. Sebab dia datang dari Eropah, dia datang daripada penjajah lah. So masa tu zaman penjajah, so mereka yang bawa masuk kertas-kertas ni. So sebelum tu orang Melayu kita banyak menulis pada buluh. Kita di manuskrip Melayu ni ada juga koleksi daripada buluh, daripada kertas daun lontar. Ada juga dari kertas seperti daun palma, daun yang kita buat bumbung biasa tu. So dianyam daun tu, dijadikan satu bentuk kertas dan ditulis balik di atas daun tu. Ada juga kita ada koleksi tu. Menariknya jenis-jenis kertas tu ada yang kita masih dapat. Kita boleh dapat lagi sekarang ni, kita boleh kumpul. Contohnya seperti buluh lah. Buluhnya dipotong sekitar panjang ni dan satu-satu ditulis dan disambunglah dia menjadi satu macam roll. So sangat menarik lah. Tapi memang kebiasaannya yang kita jumpa kebanyakannya adalah daripada late Eropah lah. Tahun 1000, saya boleh kata tahun 1700 ke 1900. Ternyata masyarakat terdahulu mempunyai kreativiti yang tinggi dalam merekod peradaban manusia dengan menggunakan sumber sekeliling. Macam mana Cik Rahman kena pasti dia adalah asli? Baik. So biasa permulaan kita akan tengok insipid. Insipid ni adalah permulaan pada manuskrip. So ini adalah insipid. Permulaan manuskrip ni adalah kita panggil insipid. Yang kedua adalah coloform. Coloform ni kebiasaannya di belakang. Tapi biasanya kitab-kitab perundangan macam ni dia susah nak jumpalah sikit coloform tu. Dan kitab yang kita ada ni boleh kita kategorikan sebagai tak lengkap sebab ada fasa-fasa lain yang dalam satu buku yang berada di tempat lain lah. Yang kedua kita akan tengok jenis kertas. So kalau kita tengok yang ni, kertas ni adalah kertas jenis late Eropah. Kalau perasan dia ada garisan-garisan halus, menegak dan melintang. Dan di dalam kertas ni ada tiara air ataupun watermark lah. Tiara air ni dia melambangkan, menunjukkan tarikh dan tempat dia dicetak. Kertas itu diciptalah. So untuk ambil anggaran masa untuk kertas ni sampai ke tanah Melayu dan siap ditulis, kita ambil masa lebih kurang 5-10 tahun atau ke 20 tahun. So kalau kita cek tiara air ni sebagai contoh dicetak di Eropah pada tahun 1860 sebagai contoh. So kalau kita tak jumpa tahun ataupun tarikh pada naskah ni, so kita akan letak anggaran 1670 tahun. Tapi ada juga inisiatif daripada penulis-penulis lama ni, dia menuliskan tahun. So bila ada tahun yang ditulis, mudahlah kita terus dapat tahun ni dicetak pada sekian-sekian dan siapa penulisnya. Tapi ada juga sebagai contoh, ini adalah kertas oriental. Kertas ni dia agak licin, dia tak sama macam kertas late Eropah. So dia tak ada garisan dan dia sangat kalau nampak dia pun lebih kurang macam kulit binatang ataupun kulit kayu. Kertas ni pun dikira sebagai asli lah. Kena pada tahun 1700, 1800, kena pada era dia lah. Cuma bila kita tengok pada tulisannya, so sebagai contoh yang ni dia menggunakan dakwat seperti pensel. So pada tahun tersebut pensel tak ada lagi. Jadi bila dia menggunakan pensel, so kita boleh dakwa, kita boleh letak keraguan pada keaslian. Mungkin kertas ni disimpan,
kosong disimpan sehingga tahun 1900 ataupun tahun 2000 dan ditulis semula. So bila ditulis semula, kita akan tengok pula penggunaan bahasa Jawinya, tulisannya. Kalau kena dengan tempoh waktunya, kita boleh anggap dia sebagai asli lah. Kalau tidak, kita akan letak keraguan mungkin benda ni dibuat semula ataupun dia tidak asli. Lepas tu dari segi macam selain nak kenal pasti melalui kertas tu, ada tak macam cara lain lagi dari segi dia punya bahan dakwat tu semua? Ini contoh dekat sini, ini adalah buluh resam ya, yang biasanya digunakan untuk buat tulisan. Banyak juga menggunakan, ada juga menggunakan seperti bulu burung dan sebagainya lah. Tapi yang popularnya adalah kod resam ni lah. Cuma yang ni kebiasaan, kalau ikutkan sekarang pun ada orang guna lagi, terutamanya Al-Quran lah. Cuma bila untuk penggunaan dakwat, zaman dahulu dia tak ada, kalau kita tengok tulisan tu dia mesti sedikit kembang. Dia kalau halus macam menggunakan pen apa semua tu, dakwat-dakwat moden ni kita dapat kenal pasti lah. Bila kita buat pengesanan, pertama bila kita buat penilaian awal tu, kita tak lihat sangat pada dakwat tu. Kita akan tengok jenis kertas dan kita akan tengok dia punya gaya bahasa dia dan kitab ni berkenaan dengan apa. So selepas itu baru kita akan bawa pergi ke penilaian. Pakar-pakar manuskrip ni akan duduk berbincang, melihat. So diorang yang akan sahkan sama ada naskah ini asli ataupun tiruan. Lepas tu macam pernah tak terjadi tersilap buat pengesanan? Tak ada istilah tersilap lah. Biasanya bila kita buat pengesanan tu, macam mana pun kita hargai naskah yang ada pada koleksi pemilik-pemilik ni. Sebab ada yang salah faham bila kata manuskrip Melayu, dia ingat buku-buku lama pun manuskrip lama. Kadang-kadang benda yang kita dapat tu berguna untuk bahan nadir, koleksi nadir di Pustakaan Negara Malaysia. Jadi dia masih, dia belum kata istilah kita pergi hampa, gagal ataupun sebagainya lah.